Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Aliazati binti Mokhtar dan nombor matrik saya ialah 278339. Bersama 7 lagi ahli kepala saya yang lain akan membentangkan tentang poster kami yang bertajuk Cintailah Alam Sekitar. Saya, Nur Aliazati binti Mokhtar, akan menerangkan tentang pengenalan atau definisi alam sekitar. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggerisnya lebih disebut environment membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekiranya berdasarkan kepada terjemahan literal, maka perkataan alam sekitar adalah merujuk kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khususnya, perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisma yang ada di dunia. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. Malah, terdapat lagi satu definisi alam sekitar. Namun, ia lebih kepada fahaman environmentalism. Dapat dijelaskan bahawa ia merupakan salah satu istilah geografi tentang doktrin falsafah yang memberikan penekanan terhadap aspek fizikal alam sekitar seperti keadaan iklim dunia yang berkait dengan aktiviti manusia. Kesemua definisi yang telah saya sampaikan tadi secara umumnya menjelaskan alam sekitar adalah keseluruhan fenomena sekeliling yang boleh mempengaruhi kehidupan sesuatu organisma. Definisi ini adalah definisi yang diterima dalam pengajian sains alam sekitar yang hanya terbatas kepada fenomena fizikal yang sesuai dengan pandangan semesta moden yang berteraskan kepada metode empirikal. Pelbagai cara untuk menjaga alam sekitar. Salah satunya adalah menggunakan elektrik dengan berjimat cermat. Setiap hari kita menggunakan tenaga elektrik yang boleh mengeluarkan karbon dioksida yang terbanyak di persekitaran. Hal ini membawa kesan yang negatif terhadap keindahan alam sekitar. Jangan lupa setiap penyakit ada penawarannya. Oleh itu, kita haruslah mengamalkan beberapa cara yang efektif untuk mengurangkan penggunaan elektrik yang banyak. Cara yang pertama, kita haruslah mematikan suis lampu, televisyen ataupun peralatan elektrik selepas digunakan. Cara yang kedua, kita juga digalakkan menggunakan lampu fluoresen T5 ataupun lampu mentol yang mengandungi tenaga elektrik yang sedikit. Cara yang ketiga, kita juga boleh menggunakan timer untuk peralatan yang diperlukan pada masa yang tertentu sahaja. Cara yang keempat, jangan biarkan PC, laptop ataupun monitor LCD berada dalam keadaan standby jika tidak diperlukan. Dengan ini, kita boleh mengurangkan penggunaan elektrik yang banyak. Pilihan di tangan kita. Ingat, jangan bazir, guna secara berhemah. Nama saya Nur Fatihah binti Zainal Barahim, nombor matrik 278528 akan membentangkan tentang cara-cara menjaga alam sekitar yang kedua. Cara-cara menjaga alam sekitar yang kedua adalah dengan menggunakan perkhidmatan kenderaan awam. Penggunaan kenderaan awam seperti transit aliran ringan, LRT atau monorail bukan sahaja dapat menjimatkan kos pengangkutan tetapi juga dapat mengurangkan indeks pencemaran udara. Hal ini kerana sekiranya kita menggunakan kenderaan awam ke mana sahaja destinasi yang ingin kita tujui, maka secara tidak langsung bilangan kenderaan di atas jalan raya akan berkurang. Justru pembebasan gas berbahaya kepada manusia dan alam sekitar iaitu gas karbon monoksida turut berkurang. Ini disebabkan pembakaran bahan api fosil oleh kenderaan akan membebaskan gas beracun seperti gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida yang boleh menyebabkan pencemaran udara dan sekaligus menyebabkan kesan rumah hijau yang boleh mengakibatkan alam sekitar terjejas. Oleh itu, gunakanlah kenderaan awam untuk memelihara alam sekitar. Pendek kata, penggunaan kenderaan awam merupakan salah satu cara untuk menjaga alam sekitar. Nama saya Nur Sofia Izzah binti Omar, nombor matriks 278636. Saya akan menerangkan berkenaan cara penjagaan alam sekitar yang ketiga, iaitu menanam dan memelihara pokok. Pergantungan antara alam sekitar dan juga pokok umpama aur dan tebing, kerana masing-masing memerlukan antara satu sama lain. Penurunan kuantiti pokok di dunia
yang disebabkan oleh pembangunan negara akan menyebabkan ketidakseimbangan bumi dan juga perubahan iklim yang tidak menentu, dan hal ini akan menyebabkan berlakunya bencana alam seperti tanah runtuh, banjir kilat dan sebagainya yang akhirnya akan merosakkan alam sekitar. Oleh itu, kita seharusnya menanam pokok untuk menambah kehijauan dan juga keseimbangan bumi dan membantu untuk mengelakkan bencana alam. Cara keseluruhannya, sama-samalah kita menanam dan memelihara pokok untuk kebaikan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Kutu Syarafika binti Jeffrey, nomor matriks saya 277844. Pada hari ini saya akan membentangkan isi yang keempat, yaitu isi yang terakhir. Isi yang keempat ialah mengamalkan program kita semula. Di sini saya akan menerangkan maksud kita semula. Kita semula ialah suatu proses yang digunakan untuk memperbarui sesuatu barang ataupun benda yang telah digunakan dan diproses menjadi bahan mentah semula. Sebagai contoh, tin aluminium, plastik, botol kaca, dan kertas. Barang-barang seperti ini akan diproses semula menjadi bahan mentah, kemudian akan diproses semula menjadi tin aluminium, kertas, botol kaca, dan bahan-bahan lain. Melalui proses ini, kita akan dapat mengurangkan lagi jumlah penebangan pokok dan jumlah pembebasan gas-gas karbon monoksida, gas sulfur, dan metana ke udara kita. Justru itu program kita semula seharusnya diamalkan dan dilaksanakan di negara kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sahaja pembentangan berkaitan poster Cintailah Alam Sekitar daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan ke-15. Bagi mengakhiri pembentangan ini, saya ingin membuat sedikit kesimpulan berkaitan dengan alam sekitar. Pendek kata, alam sekitar hendaklah dijaga dan dipelihara sebaik mungkin. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan alam sekitar terpelihara. Semoga pembentangan kumpulan kami kali ini memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. #kita jaga kita.